Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Saya doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sahabat-sahabat, saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat satu perkara yang mana kita pernah dengar Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa disebabkan oleh kegawatan ekonomi, disebabkan rakyat banyak berhutang kerana tidak ada dapat pendapatan yang tetap, ada yang tak ada dapat pendapatan yang cukup untuk menampung hidup. Maka dengan keadaan begitu, ramai yang bunuh diri. Jadi kita pernah dengar apa yang telah dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di kesempatan ini juga, sebelum saya nak meneruskan saya punya cerita, saya memohon kepada semua sahabat-sahabat dan masyarakat di luar sana, marilah kita sama-sama mendoakan semoga Tun Dr. Mahathir sihat seperti biasa, dapat kesihatan mendapat kesihatan yang baik, dapat menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. So kat sini saya nak berkongsilah dengan sahabat-sahabat di luar sana dan masyarakat mengenai kenyataan yang dikatakan oleh Tun, ramai yang bunuh diri disebabkan oleh kesusahan, disebabkan oleh gawatan ekonomi. Jadi di sini ada uh, individu ataupun masyarakat kita lah yang mungkin lemah iman dia, sampai bunuh diri, sampai membuat perkara-perkara yang tidak diterima oleh agama, yang tak boleh diredai oleh Allah Taala, berbagai-bagai. Tapi hari ini saya nak ceritakan dengan sahabat seorang doktor, seorang doktor yang sekarang ni dia dalam keadaan yang ekonomi dia teruk. Lepas tu dia pun ada masalah mental dia ada penyakit gila isim, sehingga dia membuat perkara-perkara yang tak elok, suka mengusik orang, suka mengganggu orang, dan juga dia juga bekas salah seorang guru ajaran sesat. Tapi tak tahulah, yang saya dimaklumkan dia masih lagi mengajar ajaran sesat. Tapi katanya dulu dia buat, tapi kata dah tak buat. Tapi bila saya tanya dengan sahabat-sahabat yang rapat dengan dia, masih lagi. So disebabkan oleh dia ada gila isim, isteri dia lari mengikut orang, disebabkan oleh kegawatan ekonomi dia, isteri dia lari ikut orang. Jadi apa yang saya dengar daripada sahabat saya tak naklah mendengar cerita yang tak sahih. Apabila saya berjumpa dengan sahabat saya, Rani Kulub, siapa tak kenal Rani Kulub, semua kenal Rani Kulub. Saya bertanya dengan Rani Kulub, betul ke doktor ni isteri dia lari ikut orang? Rani Kulub mengesahkan ya. Dan Rani Kulub pun mengatakan dengan saya, isteri dia memang lari ikut orang dan dia selesaikan masalah tu. Dan dia yang aturkan supaya isteri tu balik kepada kepangkuan si doktor ni lah, suami dia. Lepas tu mengikut apa yang dikatakan oleh Rani Kulub, beberapa hari isteri dia lari semula. Jadi apa yang dikatakan oleh Rani Kulub tu, saya beranggapan bahawa kemungkinan si doktor ni dia ada masalah mental, ataupun dia tak ada masalah tekanan perasaan. Tapi bila diberitahu oleh Rani Kulub, dia ni memang ada isim, gila isim, sebab dia ada belajar agama yang mungkin terlebih ke tersesat ke. Ini yang saya nak katakan dengan sahabat-sahabat. Selain daripada kita nak memperjuangkan nasib rakyat kita tentang kos sara hidup, kos barang-barang sekarang ni yang menekan rakyat, yang sekarang ni rakyat berpendapatan tak begitu lumayan. Ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan ada yang kais-kais tak dapat-dapat pun ada. Jadi mungkin tekanan begini yang membuatkan ada yang bunuh diri kan. Tapi yang ini isteri dia sanggup lari ditinggalkan doktor ni kerana pertama ekonomi, kedua dia ada masalah sakit, tekanan kerana dia mengikuti ajaran sesat. Dan dia juga saya dimaklumkan bahawa dia juga cuba untuk menjadi guru, untuk mengajar orang tentang ajaran-ajaran yang sesat. Jadi saya harap kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana,
sekiranya kita ada mempunyai masalah ekonomi, tekanan perasaan, kita kuatkanlah iman kita, kita banyakkanlah istighfar, kita banyakkan zikir, kita banyakkan selawat, kan? Kita bangun malam, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kuatkan iman kita, supaya tabahkan hati kita, supaya jangan sampai kita membuat kerja-kerja yang melanggar ataupun batasan daripada agama, melanggar batas agama lah, sampai boleh bunuh diri, sampai jadi gila isim, sampai bini lari ke orang lain disebabkan oleh tekanan-tekanan. Jadi saya berharap sahabat-sahabat saya di luar sana janganlah kita jadi macam si doktor yang telah diceritakan oleh Rani Kulub tu. Sampai isteri dia lari ke orang, kemudian sekarang ni dia pun tak duduk bersama dengan isteri dia, disebabkan oleh ada beberapa faktor kan yang dia buat tak betul. Jadi yang saya dimaklumkan lagi sekali sahabat-sahabat oleh sahabat-sahabat rapat si doktor ni, doktor ni dia memang ada masalah mental. Sebab ramai cakap begitu, sebab apa? Dia suka membuat fitnah orang, kemudian dia keluarkan gambar-gambar orang, gambar-gambar untuk keluarga orang, lepas tu dia fitnah, dia buruk-burukkan orang. Sebab dia macam orang yang tidak ada perasaan. Jadi bila kita kaji balik, kita lihat, rupanya memang dia ada sejarah, dia ni ada isim, gila isim. Itu sebab selain daripada gila isim, dia mental dari segi ekonomi. Dia pernah berjudi, kalah, main judi. Jadi ini semua perkara-perkara yang tak boleh kita ikutkan perasaan sahabat-sahabat. Selain daripada kita memperjuangkan nasib rakyat, kita kena memperjuangkan nasib orang yang sebegini, kan? Jadi berhati-hatilah kalau kita dengar satu orang tu nama doktor yang suka memfitnah orang, suka mengajar ajaran-ajaran. Kita kena hati-hati tengok ajaran dia. Dan dia juga seorang doktor yang tak pernah mendirikan solat, kerana dia tolak solat syariat. Dia mengaku, sebab saya mula-mula saya tak percaya bila saya tengok video dia. Dia mengaku dia tak buat solat syariat, dia buat solat hakikat. Sedangkan Rasulullah SAW pun mengerjakan solat syariat sampai baginda wafat. Tapi ini doktor lagi hebat, dia buat solat hakikat terus. Ini yang masalah zaman sekarang ni sahabat-sahabat. Selain daripada kegawatan ekonomi, dia lepas tu berangan nak jadi guru agama, lepas tu mengajar ajaran-ajaran sesat, sehingga dia sendiri pun jadi gila isim. Ini kena hati-hati sahabat-sahabat. Tu kita kena jaga keluarga kita, anak bini kita jangan sampai terjebak berjumpa dengan guru-guru ni. Lagi-lagi Rani Kulub beritahu dia adalah dia sebenarnya bukan doktor, dia bukan doktor betul, tapi dia suka dia mengaku diri dia doktor lah. Tak tahulah doktor apa. Dia memang bukan doktor yang betul-betul ada tauliah. Dia tak ada doktor tauliah. Dia cuma mengaku diri dia seorang doktor. Jadi kita kena hati-hatilah kalau ada orang nama doktor ni nak mengajar agama ke apa, kita kena siasat dulu latar belakang dia. Tapi yang saya dimaklumkan, doktor ni duduk di area Gombak. Di area Gombak. Kalau sahabat-sahabat terdengar ada satu doktor daripada Gombak nak mengajar agama ke, hati-hatilah. Saya tak naklah sebut nama dia kat sini, nanti seolah-olah macam saya nak mengaibkan dia. Cuma saya nak berkongsi cerita ni supaya kita berhati-hati, jangan terjebak dengan ajaran-ajaran sesat oleh seorang doktor ni. Kalau siapa mengaku diri doktor, tanya dia ajaran apa dia nak ajar, hati-hatilah sikit. Tanya dia duduk mana. Kalau dia duduk Gombak, hati-hati sikit. Ataupun sahabat-sahabat boleh DM saya dekat TikTok saya, beritahu saya siapa nama dia, saya akan beritahu lah orang tu boleh ataupun tidak boleh. Jadi saya kongsi itu jelas sahabat-sahabat. InsyaAllah semoga kita ni Allah sentiasa lindungi kita, Allah sentiasa jaga kita supaya kita tak terjebak dengan ajaran-ajaran sesat, dan juga kita tidak membuat perkara-perkara yang Allah tak suka disebabkan oleh kegawatan ekonomi. InsyaAllah sahabat-sahabat, saya doakan semua sahabat-sahabat saya sentiasa Allah pelihara, insyaAllah. So ini sajalah perkongsian saya. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.